Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, hari ni walaupun kita kat rumah, kita kena still belajar. Okey. Ni ustazah ada sediakan beberapa tajuk untuk kita pelajari pada hari ini. Semoga dapat membantu semua. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, ustazah ada sediakan satu video untuk kamu tengok. Video ni berkaitan dengan, ada kena-mengena dengan tajuk yang kita akan belajar. Ustazah nak kamu tengok dan cuba kaitkan tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini. Upik, upik, upik. Upik, jaga. Kita bagi gol. Dah masuk waktu. Cepat-cepat. Tunggu aku. Mari solat. Okey, dah tengokkan video tadi? Okey, sekarang ustazah nak kamu cuba kaitkan video tadi dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Apa yang kamu faham tentang video tadi? Okey, betul. Hari ini kita akan belajar tentang solat. Solat mercu kejayaan, pelajaran ke-23, bidang fiqh. Okey, sebagai rujukan, kamu boleh buka muka surat 131 dan 132 dalam buku teks. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini, yang pertama ialah menyatakan maksud solat. Kedua, menerangkan dalil nakli berkaitan kewajipan solat fardu. Ketiga, menjelaskan syarat wajib solat. Dan yang terakhir ialah menjelaskan syarat sah solat. Okey, pertama sekali kita akan lihat pada maksud solat. Maksud solat ni dari segi bahasa ialah doa. Manakala dari segi istilah pula ialah perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, solat ni ia merupakan tiang agama bagi semua umat Islam. Solat ni juga dia akan menjadi amalan yang pertama akan dihitung semasa di hari akhirat nanti. Seterusnya kita akan lihat pada hukum solat. Hukum solat ialah fardu ain. Fardu ain ni merupakan perbuatan yang wajib dikerjakan oleh setiap orang yang sudah mukallaf. Mukallaf ni ialah orang yang sudah cukup syarat. Apa syarat-syarat yang mewajibkan kita solat ni? Okey, syarat yang pertama ialah mestilah Islam. Kedua, berakal. Ketiga, baligh dan suci daripada haid dan nifas. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus solata wa atuz zakah wa arka'u ma'a raki'in. Maksudnya, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berjemaah bersama-sama dengan orang yang rukuk, iaitu solat. Seterusnya kita akan lihat pada syarat-syarat wajib solat. Syarat wajib solat ni dia terbahagi kepada 4 syarat. Syarat yang pertama, seseorang itu mestilah beragama Islam. Kedua, baligh. Baligh ini bermakna sudah cukup umur
untuk melakukan segala sesuatu yang bersifat wajib seperti solat, puasa dan sebagainya. Okey. Ketiga, syarat yang ketiga, mereka mestilah berakal. Berakal di sini bermaksud seseorang yang tidak berada dalam keadaan gila atau mabuk yang menyebabkan ingatan mereka hilang. Mereka yang terdiri dalam golongan ini tidak diwajibkan untuk menunaikan solat. Okey, dan yang terakhir ialah suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Okey, bagi perempuan mereka tidak diwajibkan untuk solat jika mereka berada dalam keadaan haid dan nifas. Haid ialah datang bulan dan nifas ialah bagi perempuan yang baru lepas bersalin. Okey, untuk tajuk kita yang terakhir pada hari ini ialah syarat sah solat. Syarat sah solat ini dia terbahagi kepada 5 syarat sah. Yang pertama, kita mestilah yakin bahawa telah masuknya waktu solat. Setelah yakinnya masuk waktu solat, kita boleh terus pergi menunaikan solat. Yang kedua, kita mestilah suci daripada najis. Tak kira lah pada pakaian ke, badan ke, dan tempat yang kita nak solat tu pun mesti kena suci daripada najis. Yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan besar. Kita mestilah suci daripada hadas ni, kecil dan besar. Yang keempat, menghadap kiblat. Nak solat kita mesti menghadap kiblat. Dan yang terakhir, menutup aurat dengan sempurna bagi lelaki dan perempuan. Perempuan mesti memakai telekung yang tidak jarang. Kita mesti menutup aurat kita dengan sempurna. Jangan melihatkan warna kulit kita. Ia akan mengakibatkan solat kita menjadi tidak sah. Okey, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, Ustazah nak kita cuba ulang semula apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Macam tadi kita telah belajar tentang maksud solat, hukum solat, dalil nakli solat serta syarat sah dan wajib solat. Okey. Maksud solat ni dia dari segi bahasa ialah doa. Manakala dari segi istilah pula ialah perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey. Hukum solat adalah fardu ain. Fardu ain ialah wajib bagi setiap mukallaf yang telah mencukupi syarat untuk menunaikan solat. Okey. Yang seterusnya tadi kita telah lihat tentang syarat wajib solat. Syarat wajib solat ni adalah dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, dia mestilah Islam, baligh, berakal dan suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang terakhir tadi kita telah belajar tentang syarat sah solat. Syarat sah solat ni dia terbahagi kepada 5 syarat. Yang pertama, mestilah yakin telah masuknya waktu solat. Kedua, suci daripada najis pada badan, pakaian dan juga tempat yang kita hendak solat. Okey, seterusnya suci daripada hadas kecil dan juga besar. Sebelum solat kita mestilah menghadap kiblat. Hendaklah menghadap kiblat. Dan yang terakhir, hendaklah menutup aurat dengan sempurna. Okey, maka berakhirlah kelas kita pada pagi ini. Tapi
sebelum kelas kita diakhiri, Ustazah nak kamu buat latihan dalam muka surat 140 dalam buku teks. Aktiviti kedua, salin soalan dan jawab dalam buku tulis. Kelas minggu depan Ustazah akan cek jawapan kamu. Okey, sekian, terima kasih.